ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli dan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan sekalian jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pelajaran Tauhid kita, Aqidatun Najin. Yang pegang kitab Jawi muka surat 63. Muka surat 63 daripada bawah ke atas, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris yang ketujuh. Daripada perkataannya, dan adapun fitnah yang terlebih besar pada akhirat. Kitab Rumi yang sudah dirumikan tu muka surat 170. Ada tajuk situ, fitnah akhirat yang terbesar. Yang Rumi ada di tajuk. Yang Jawi muka surat 63 daripada bawah ke atas, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, tajuknya kita dulu bincang dalil-dalil sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai kepada dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang baharu. Tidak sama, ya, tidak serupa, bersalahan, berlainan dengan yang baharu. Macam mana? Tak ada soalan macam mana. Kalau macam nanti ada jawapan. Bila ada jawapan, itu semua yang baharu. Baik, tajuk kita di situ dulu. Kemudian mengenai tentang dalil mukhalafatu ta'ala lil hawadis ini, kata pengarang kitab kita ni, Syekh Zainal Abidin Patani, sekalian kaum muslimin, hendaklah kita benar-benar mengetahui dalil sifat kelainan Allah Ta'ala itu dengan segala yang baharu. Mana yang tergambar oleh akal kita, itu bukan Allah, itu semuanya baharu. Allah tidak yang macam tu. Kalau istilah ulama tauhid, akal kita yang tak sampai memikirkan tentang Allah, maka itulah tauhidnya yang sampai. Kalau sampai kita memikirkan, itu salah tauhidnya. Sebab Allah tak boleh digambar, tak boleh dibayang. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Baik, bila bincang itu dulu, dia kata fitnah yang paling besar masa kita di dunia ni ialah Dajjal tu nanti. Sebab dia menyerupa macam-macam, mengajak kita menyesatkan dan merosakkan tauhid kita. Jadi kalau kita tak sungguh-sungguh memahami dalil mukhalafatu ta'ala lil hawadis itu, terpengaruh dengan Dajjal itu, atau fitnah yang paling besar di dunia. Jadi malam ini dia nak terang pula fitnah yang paling besar di akhirat apa pula. Di dunia itu dia Dajjal itu yang paling besar. Yang lain tu fitnah juga, tapi yang terbesar Dajjal itulah, sebab dia merosakkan tauhid kita. Dajjal dulu dah diberitahu, ya. Dia menyesatkan iman, menyesatkan tauhid, merugikan orang Islam, menipu dan memperdaya orang Islam. Itu yang paling besar, ya, sebab dia berkait dengan iman. Baik, fitnah yang paling besar di akhirat pula, dia kata adapun fitnah yang paling besar di akhirat ialah Allah Ta'ala menghimpunkan seluruh umat manusia pada hari kiamat nanti, dan dia Allah berfirman. Itu yang paling besar
fitnah di hari akhirat nanti. Bila kita dikumpulkan nanti semua di padang mahsyar, maka Allah berfirman, barang siapa menyembah sesuatu, maka hendaklah mengikut apa yang disembahnya. Siapa menyembah sesuatu di dunia dulu, sesuatu tu kalau bahasa Qurannya syai'un, syai'an. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Syai'a tu sesuatu lah. Abdikanlah diri kamu kepada Allah yang, ya, wa'budullah la tusyriku, jangan kamu sekutukan, jangan kamu samakan, jangan kamu serupakan. Syai'a, apa juga sesuatu itu Allah tidak serupa dengan sesuatu. Jadi siapa yang menyembah sesuatu, menyengutukan Allah artinya dengan sesuatu, maka Allah SWT perintahkan ikut apa yang kamu sembah dulu. Ikutlah dia, sebab itu Tuhan kamu dulu di dunia. Lalu orang yang menyembah matahari, dia mengikut matahari. Ikut matahari. Orang yang menyembah bulan, ikut bulan. Naiklah ke atas langit tu, ikut bulan. Dan orang yang menyembah berhala, mengikut berhala. Ke berhala? Dicampak dalam api neraka, ikutlah berhala tu. Semuanya menuju ke neraka. Orang yang menyembah selain daripada Allah, yang dinamakan syai'a itu, sesuatu apa jua pun, maka semuanya menuju kepada api neraka. Bagi yang menyembah Nabi Isa, mengikut syaitan yang disamarkan sebagai Nabi Isa, ikut dia. Dan orang yang menyembah Uzair, mengikut syaitan yang disamarkan sebagai Uzair, ikut Uzair. Orang Yahudi dia Uzair, sembahan dia. Orang Nasrani Nabi Isa, sembahan dia. Syaitan yang berupa Nabi Isa, syaitan yang berupa Uzair. Kedua-duanya mengikut syaitan-syaitan menuju neraka, atau fitnah yang paling besar di hari akhirat. Sebab itu keputusan surga atau neraka. Akhirnya tinggallah umat ini, umat yang mengabdikan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, yang dikatakan kepadanya, apakah yang kamu tunggu lagi, sedangkan manusia semuanya sudah pun berjalan pergi. Yang kau duduk sini buat apa lagi? Yang lain semua dah ikut sembahan mereka. Yang ikut patung-patung lah, ikut matahari-matahari lah, ikut bulan-bulan lah, ikut syaitan-syaitan lah, ikut apa saja, ikutlah situ. Yang kau ni apa pasal tercegat je dekat sini? Lebih kurang, itu bahasa kita lah kan. Mereka menjawab, kami mempunyai Tuhan yang kami sembah di dunia tanpa kami melihatnya. Dijawab oleh orang yang beriman ni, orang yang tauhid ni. Mereka pun ditanya lagi, adakah kamu kenal dia? Adakah kamu kenalnya jika kamu melihatnya? Kalau kamu melihat sekarang ni, kamu kenal tak? Dulu kamu menyembah Allah, mengabdikan diri pada Allah, kamu tak lihat. Sekarang kalau diperlihatkan, kamu kenal tak? Mereka menjawab, ya. Lalu ditanya pula, bagaimanakah kamu boleh mengenalnya sedangkan kamu tidak pernah melihatnya? Mereka menjawab, orang yang bertauhid ini tiada sesuatu yang standing dengannya. Itu yang kena betul-betul kuat dia punya hujah tu nanti. Itu yang kata ulama, kalau tak ada dalil mukhalafatu kuat, di dunia dah terperaya dengan Dajjal, di akhirat pun ikut yang tadilah, ikut sembahan dia. Yang orang tauhid ni ditanya macam mana juga pun, kamu kenal? Ya, dikata. Lalu ditanya pula, bagaimana kamu boleh mengenalnya sedangkan kamu tidak pernah melihatnya? Mereka pun jawab, tiada sesuatu yang standing dengannya. Tak ada standing, tak ada serupa. Mukhalafatuhu, betul-betul. Seorang malaikat di sebelah aras berkata kepada mereka, ni cuba nak main pula malaikat ni, nak menguji lah, ya. Di sebelah aras berkata kepada mereka, jika dia jadi air 7 buah lautan berada di lubang kuku ibu jarinya tanpa melimpah sedikit pun, dan dia berkata kepada kamu, akulah Tuhan kamu, apa macam? Kalau ada malaikat yang di sebelah aras tu, dia letaknya air laut tu baru sebelah kuku saja, tak ada titik sedikit pun, dia kata aku Tuhan kamu, apa macam? Kamu mengiyakan ke? Ini orang tauhid ni. Mereka penjawab, kami berlindung dengan Allah daripada kamu. Bukan, Allah tak boleh serupa. Ini dalil mukhalafatu tu kena kuat betul. Sampai dekat sana pun tak berganjak punya.
Ujilah air lautan letak dekat kuku, sikit tak tumpah pun bukan Tuhan itu. Ada kuku, mana ada Tuhan? Ada jari, mana ada Tuhan? Kami tidak sekutukan Allah dengan sesuatu, kata orang bertauhid. Orang yang bertaklid hampir-hampir berubah itikadnya. Orang yang tak ada dalil, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, boleh tahan ni, tak pernah jumpa ni, air laut letak dekat kuku ni. Jangan ini tak Tuhan. Mula orang bertaklid. Tapi orang yang yakin yang ada dalil, kalau sekarang ni no, abu. Bahasa orang putih dijawab ni. Malaikat cakap Arab, bagi dia bahasa orang putih. Macam tu tauhid itu yang dikata kena yakin, kita kena betul-betul pegang kita dalil mukhalafatu. Dibuat macam mana juga pun menghairankan apa semua, bukan. Kemudian diperlihatkan pada mereka malaikat lain pula, itu malaikat yang di tepi aras. Malaikat lain pula yang berada di sebelah kanan aras dengan perintah Allah SWT. Allah SWT yang nak uji juga orang ni. Dan malaikat itu berkata, jika ia menjadikan air 14 buah laut berada di lubang kuku ibu jarinya tanpa melempah sedikit pun, dan ia berkata, akulah Tuhan kamu. Apa macam? Mereka menjawab, kami berlindung dengan Allah daripada kamu. Tak juga, pasal itu ada keserupaan juga. Itu diuji oleh malaikat. Allah uji, perintah malaikat begitu. Bila dalil hujah kuat, kemudian Tuhan pun tajalli. Ini kalau bahasa kita menjelmalah, terang dan jelaslah, tajalli. Dan mereka melihatnya seperti mana yang mereka iktikadkan, serta mereka terus sujud. Melainkan orang yang bermaksiat sukar untuk sujud pula. Orang beriman juga tapi maksiat sukar nak sujud. Berat dahi barangkali. Orang semua terus sujud bila berhadapan dengan Allah SWT itu di hari akhirat nanti. Ketika itu Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, akulah Tuhan kamu. Angkatlah kepala kamu. Sesungguhnya kami telah gantikan setiap lelaki daripada kalangan kamu dengan seorang daripada kalangan Yahudi dan Nasrani untuk masuk neraka. Yahudi dan Nasrani masuk neraka, kamu gantinya, tidak dimasukkan dalam neraka. Ikut bilangan berapa Yahudi yang masuk neraka tu, begitulah ramai orang yang mentauhidkan Allah SWT. Bila di akhirat nanti diuji macam mana juga pun, dia mengesahkan Allah SWT yang tidak serupa, tidak sebanding. Maka mereka pun angkatlah kepala. Allah beritahu, sesungguhnya kami telah gantikan setiap lelaki daripada kalangan kamu, orang yang bertauhid ini, dengan seorang daripada kalangan Yahudi dan Nasrani untuk masuk neraka. Seorang kamu, seorang Yahudi. Seorang kamu, seorang Nasrani masuk neraka. Kamu selamat. Maka mereka pun angkatkanlah kepala, dan wajah mereka kelihatan lebih jernih daripada embun, lagi berseri-seri. Itu muka orang beriman tu. Dan dihitamkan wajah semua orang kafir. Orang kafir yang tak beriman pada ketika itu hitam. Nampak lain, berubah. Orang yang mentauhidkan Allah SWT bersih, putih, berseri-seri. Orang yang mensyirikkan Allah SWT, orang yang kufur pada Allah SWT, mukanya terus berubah hitam. Orang mukmin pun berkata, engkaulah Tuhan kami. Tak ada bahasa nak sebut. Dia menyahut dengan kata-kata aluan, ahlan bikum. Artinya kamu berada di tengah-tengah keluarga, bukan asing. Kamu berada di sinilah kumpulan orang-orang yang beriman. Ahlan bikum, ahlan bikum. Kemudian setiap orang diberikan nur mengikut kadar amalnya. Pada ketika itu bercahaya masing-masing ikut kadar amalnya, dan kadar mematuhi perintahnya, ikut kadar berapa dia taat, berapa banyak dia ikut perintah Allah SWT. Ya, kalau sikit cahayanya sikitlah, kalau amalnya sikit, sikitlah. Serta dibentangkan pada ketika itu siratal mustaqim, untuk menyeberang titian siratal mustaqim di atas neraka jahanam. Jadi gambarannya di bawah tu neraka jahanam. Nak menyeberanglah tu orang yang beriman tu. Bila diperlihatkan oleh Allah SWT zatnya yang tidak ada serupa tadi, masing-masing menikmati, maka Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya merupakan golongan yang pertama sekali melintasi titian siratal mustaqim. Nabi Muhammad dan umatnya menyeberang titian siratal mustaqim.
Situ pula nanti menyeberangi titian siratal mustaqim tu bermacam-macam. Ada yang macam kilat, ada yang macam burung terbang, ada yang macam kereta laju, ada yang macam kenderaan perlahan, ya, ada yang macam jalan kaki, ada yang terjatuh-jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, tapi boleh sampai juga. Macam itulah. Tu yang orang beriman tu didahului oleh Nabi kita dan umat-umatnya dan umat yang lain-lain. Situlah keputusannya. Lepas titian siratal mustaqim, syurga. Jatuh di bawah tu neraka. Wallahu alam, macam mana gambaran kita pun tak tergambarlah. Sebab itu kalau kita gambarkan pun mungkin lain juga. Itu di alam akhirat nanti. Kalau ikut kita ni macam jejambat LRT itu kan. Baik, wallahu alam. Itu yang disebut dalam hadis, titian siratal mustaqim itu ahaddu minasya'rah wa aduqqu minasya'rah wa ahaddu minassaib. Lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Ikutlah amalan masing-masing menyeberang. Baik, itu dia beritahu, kata pengarang kitab kita ni, peganglah kuat-kuat dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Pertama, firman Allah, laisa kamislihi syai'. Tidak, ya, seumpamanya, tidak serupanya sedikit pun Allah SWT itu dengan sesuatu. Macam tu dalil pegang. Lepas tu yang lain-lain tadi, apa juga yang dapat digambar oleh akal, itu bukan Allah SWT. Bila berhadapan dengan Allah nanti barulah tahu, merasa tak ada bahasa. Orang yang menikmatinya saja dia merasa ketauhidan Allah SWT. Baik, itu selesai dalil mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Mudah saja tuan-tuan. Terus kita dalil qiyamuhu binafsihi. Adapun dalil qiyamuhu binafsihi, yakni berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya bukan berarti berdiri macam kita berdiri, tak perlu orang lain, tak perlu pertolongan orang. Itu maksudnya. Istighna'un ilah an kulli ma ada. Terkaya Allah SWT daripada segala apa juga sesuatu. Malah lain pada Allah, ibtiqar kullu ma adahu ilaihi. Lain pada Allah, semuanya berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Itu yang sifat istighna dalam sifat 20 tu ada 11, dan sifat ibtiqar daripada 20 tu ada 9. Tu nanti di hujung tu akan dipecahkan itu. Dulu hanya dipecahkan sifat 20 tu pada 4 saja. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dekat hujung tu nanti dibahagi 2 pula. Istighna dengan ibtiqar. Baiklah, dalil qiyamuhu ta'ala binafsihi, firman Allah SWT surah Ali Imran ayat 97, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Itu dalilnya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu kaya. Kaya maksud tidak berhajat, tidak perlu kepada yang lain. Itu yang kaya. Kalau masih berhajat lagi, tak kaya lagi. Kaya duit, tak berhajat duit. Tapi bila sakit berhajat juga ke ubat, tak kaya juga. Tak kaya. Kita mana ada kaya. Kaya dalam satu bab itu dalam istilah baharu saja, bukan kaya mutlak. Serba-serbi kekurangan. Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu kaya daripada sekalian alam. Apa juga alam ni, Allah tak perlu. Allah tak berhajat. Allah tak minta apa-apa pada alam. Malah seluruh alam pula minta pada Allah SWT. Itu dalil qiyamuhu binafsih. Berdiri dengan sendirinya. Tidak perlu ada orang lain membantu dan tidak perlu ada yang menjadikannya. Maksud Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pembuat yang menjadikannya. Tak perlu yang menjadikan sebab dia tukang jadikan. Kalau kitab lama dulu, kenapa Allah SWT kaya tidak perlu kepada yang menjadikan? Sebab dia tukang jadikan makhluk ini semua. Dalil akli ialah seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh Sanusi dalam kitab Ummul Barahinnya. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali'annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyati wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaisa bisifatin
walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan kaifa waqad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Itu dalam bahasa Arab, diterjemah oleh Syekh Zainal Abidin Patani. Dan adapun bukti wajib ada sifat berdiri dengan sendirinya qiyamuhu binafsihi bagi Allah Ta'ala ialah kerana jika dia berkehendak kepada tempat atau zat, kalau Allah SWT perlu kepada tempat atau perlu kepada zat, nescaya dia menjadi sifat. Allah SWT itu sifat kalau dia perlu kepada zat. Allah SWT bukan sifat. Allah SWT zat yang qadim, yang bersifat dengan sifat yang qadim. Kalau dia perlu kepada zat, perlu kepada tempat, Allah SWT itu sifat. Kalau Allah SWT sifat, dia tidak dikenali dengan sifat makni, maka dia tak bersifat dengan makni. Pasal dia sifat, buat apa lagi bersifat? Allah SWT zat, oleh itu dia ada sifat makni, ada sifat maknawiyah. Atau secara aklinya, ya, dia menjadikan sifat. Kalau dia itu berhajat kepada zat dan tempat, nescaya dia jadi sifat. Allah SWT itu sifat. Kalau dia sifat tidak dikenali, Allah SWT itu ada bersifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Sedangkan Tuhan kita Azza wa Jalla dikenali, ya, kita kenal dia bersifat dengan kedua-dua jenis sifat tersebut, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Tentunya dia bukan sifat. Kalau sifat, buat apa dia sifat? Buat apa dia nak bersifat? Dia zat yang bersifat dengan sifat ma'ani dan bersifat dengan sifat maknawiyah. Jadi Allah SWT itu bukan zat. Allah SWT itu bukan sifat, dia adalah zat. Oleh itu dia bukan sifat, dia zat yang bersifat. Kalau dia sifat, tak perlu sifat. Macam tu. Senang saja. Itu cara hujah aklinya lah. Jika dia berhajat kepada yang menjadikan pula, nescaya dia suatu kejadian yang baru. Pertama, Allah SWT itu dia bukan sifat, dia zat. Yang kedua, Allah SWT itu tidak ada yang menjadikan. Dia tak perlu kepada yang menjadikan. Kalau perlu yang menjadikan, itu yang baru. Allah SWT tak perlu yang menjadikan, pasal dia qadim. Ini mustahil berlaku. Kerana sesungguhnya terdahulu telah terbukti dalil wajib ada sifat qidam dan sifat baqa bagi Allah Ta'ala. Sudah cukup. Bila ada qidam, ada baqa itu, cukup dalil qiyamuhu binafsih. Dia qidam. Dia bukan baharu. Dia qadim. Kalau dia perlu pada menjadikan, dia bukan qadim, dia baharu. Sedangkan dulu Allah SWT wajib bersifat qidam dan baqa. Seperti yang anda ketahui bahawa pengarang telah mentafsirkan qiyamuhu ta'ala binafsihi, yakni Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya tanpa berhajat kepada zat atau berhajat kepada tempat, tak berhajat dia, dan tanpa berhajat kepada yang menjadikannya. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kerana itulah ia asingkan, ya, setiap satunya dengan dalil. Oleh sebab itu diasingkan setiap satu itu dengan dalil. Apa dalil akli tadi? Kalau Allah SWT itu berhajat kepada zat, maka dia bukan. Kalau Allah SWT itu dia bukan zat, tentu dia berhajat, tentu dia sifat. Kalau dia sifat, tentu dia tidak bersifat ma'ani dan maknawiyah. Itu satu dalil. Yang kedua, kalau Allah SWT berhajat kepada yang menjadikan, tentu dia baharu. Sedangkan Allah SWT itu qadim dan baqa, dulu dah. Dia tak perlu kepada yang menjadikan. Jadi itu dia dua-dua itu didatangkan dalil akli. Yang pertama dalilnya ialah jika dia berhajat kepada tempat, iaitu zat hingga akhir, itu dalil pertama. Dan yang kedua dalilnya ia jika ia berkehendak kepada yang menjadikan hingga akhir, itu yang kedua. Jadi pecah dua dia punya dalil akli. Tetapi pengarang tidak menyebutkan qiyas bagi dalil yang pertama dan kekecualian atau pengecualian qiyas bagi dalil yang kedua kerana memada dengan dua dalil tersebut. Pengarang dia tak sebut qiyasnya. Qiyasnya itu maknanya di sebalik itulah, disebut begitu saja. Kalau dia Allah SWT itu, ya, berhajat kepada tempat, Allah SWT itu sifat, padahal Allah SWT itu zat. Atau satu, dia tak datangkan kias dia. Yang kedua, Allah SWT tidak berhajat kepada yang menjadikan. Kalau berhajat pada menjadikan, dia baharu, tidakkah? Tidak qadim. Belum lagi, ya. 20. Baik. Jadi dia nak datangkan sini
Itu dalil yang bahasa Arab tu, kata Syekh Zainal Abidin, Syekh Sanusi tak datangkan dia punya qiyas sebalik itu. Maka dia nak datangkan qiyas inilah untuk lebih jelas lagi. Jadi kata Syekh Zainal Abidin, qiyas bagi dalil yang pertama yang kata Allah SWT itu tidak berhajat kepada tempat dan zat kerana dia bukan sifat dia. Dia sudah zat. Apa dia punya kias? Kias bagi dalil yang pertama ialah jika dia tidak berdiri dengan sendiri, iaitu tidak memerlukan zat ataupun tempat. Itu kalau berdiri dengan sendiri dia tak perlu zat dan tak perlu tempat. Nescaya dia berhajat kepada zat. Kalau dia tak berdiri dengan sendiri, tentu dia berhajat kepada zat untuk dia berdiri dengannya. Kalau dia sifat, tetapi berhajat kepada zat itu adalah mustahil. Allah SWT tak perlu kepada zat sebab dia sudah zat. Jadi Allah SWT itu bukan sifat, dia adalah zat. Kalau sifat dia perlu tempat berdiri. Allah SWT tak perlu tempat berdiri sebab dia zat. Yang sifat itu lain, itu zat yang bersifat, yang sifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi dia kata itu dia punya kiasnya. Tetapi berhajat dia kepada zat itu adalah mustahil. Kalau Allah berhajat kepada zat, mustahil. Kerana jika dia berhajat pada zat, nescaya dia itu sifat. Allah SWT sifat kalau berhajat kepada zat. Tetapi keadaannya sebagai sifat adalah mustahil. Kalau Allah SWT sifat, mustahil. Allah SWT zat. Itu yang dikatakan qiyamuhu binafsihi la yahtaju ilal mahalli. Mahalli itu mana zat lah, sebab dia sudah zat. Buat apa lagi dia perlu kepada zat? Kalau perlu pada zat itu sifat. Allah SWT tidak sifat. Zat yang bersifat. Begitu. Jangan dinafikan pula sifat itu sifat kesempurnaan Allah SWT. Kias yang kedua pula yang jika dia perlu kepada yang menjadikan. Kias bagi dalil yang kedua ialah jika dia tidak berdiri dengan sendiri, iaitu tidak terkaya dia. Maksudnya dia berhajat daripada yang menjadikannya. Nescaya dia berhajat kepada yang menjadikannya. Tentu Allah SWT berhajat pada menjadikannya. Berhajatnya kepada yang menjadikannya itu adalah sesuatu yang mustahil. Kerana jika dia berhajat kepada yang menjadikan, nescaya dia kejadian yang baru. Sedangkan Allah SWT itu bukan baru. Dia qadim, qidam. Tetapi keadaannya sebagai kejadian yang baru adalah mustahil juga. Jadi oleh sebab itu tetap qiyamuhu binafsihi, atau huraian qiyamuhu binafsihi. Dalilnya macam itulah secara aklinya. Kata-kata pengarang bahawa sifat itu tidak dikenali dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Kalau Allah SWT sifat, tentulah dia tak perlu kepada ma'ani dan maknawiyah. Kerana sudah sifat, berarti ianya berbeza daripada sifat qidam dan baqa. Itu sifat Allah yang qidam, sifat Allah yang baqa. Qidam itu dulu, qadim, tidak ada permulaan. Baqa tidak ada kesudahan. Itu sifat zat. Itu lain. Itu sifat zat. Itu tadi bersifat qidam dan baqa. Sifat tersebut dikenali dengan kedua-dua sifat itu. Sifat-sifat ma'ani bersifat dengan wujud, iaitu ialah sifat nafsiyah, dan bersifat dengan qidam dan baqa, iaitulah sifat salbiyah. Jadi sifat ma'ani ada, maknawiyah ada, sifat nafsiyah ada, sifat salbiyah ada. Itu sifat yang berdiri kepada zat yang qadim tadi. Jadi Allah SWT bukan sifat, Allah SWT zat yang bersifat. Begitu. Dalil bahawa sifat itu tidak dikenali dengan semua sifat ma'ani dan semua sifat maknawiyah. Kalau Allah SWT itu sifat, mana kita kenal sifat ma'ani dan sifat maknawiyahnya? Ialah jika ia menerima sifat yang lain, saya tentulah sifat yang lain itu menerima sifat yang lain pula. Kalau dia menerima sifat ini, terima itu lain pula. Terima itu. Jadi Allah SWT bukan sifat zat. Dia menerima sifat salbiyah ada, ma'ani ada, maknawiyah ada, nafsiyah pun ada. Jadi oleh sebab Allah SWT itu adalah zat, bukan sifat. Kerana tiada perbezaan di antara keduanya dan seterusnya untuk selama-lama tanpa kesudahan. Nanti akhirnya sifat ini perlu sifat ini, sifat ini perlu sifat ini, sifat ini perlu sifat ini. Lama-lama tak ada kesudahan sampai kepada tasalsul, berantai, mustahil. Dan juga boleh membawa dia kepada daur, pusing, berputar, tak habis-habis. Ini perlu ini perlu ini perlu ini perlu ini perlu lama-lama. Jadi itu mustahil juga, tak terima oleh akal.
Kerana tiada perbezaan di antara keduanya, ya, di antara sifat yang berhajat kepada sifat itu tadi, dan seterusnya untuk selama-lama tanpa kesudahan. Ini adalah tasalsul atau rantaian, dan terdahulu telah disebutkan bahawa tasalsul itu satu perkara yang mustahil, akal tak dapat terima. Kata pengarang lagi, jika dia berhajat kepada yang menjadikannya, nescaya dia kejadian yang baharu. Berarti kejadian baharu sahaja yang berhajat kepada yang menjadikannya. Allah tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Oleh situ qiyamuhu binafsihi. Yang qadim tidak berhajat kepada pembuat yang menjadikannya, sebab dia tukang jadikan. Selesai itu dalil qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang nak pegang tu tadi dalil yang innallaha ghaniyun 'anil alamin, tu pegang hebat-hebat itu. Tak perlu kepada yang lain. Kemudian dalil wahdaniyat pula. Dalil wahdaniyat, dalil keesaan Allah SWT. Dalil wahdaniyatullahi ta'ala ialah firman Allah Ta'ala suratul Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang esa, yang satu. Dah diberitahu itu dalil wahdaniyat. Ataupun qul huwallahu ahad. Itu yang kita mudah faham tu. Itu dalil Quran, dalil naqli. Dalil aqli ialah seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali annahu law lam yakun wahidan la lazima alla yujada syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina izin. Kata Syekh Sanusi, diterjemah oleh Zainal Abidin. Adapun bukti wajib ada sifat wahdaniyat atau keesaan bagi Allah Ta'ala ialah jika dia tidak esa, nescaya tidak terdapat sesuatu pun daripada alam ini. Kalau tak esa, tak jadi alam ni. Sedangkan alam ni sudah ada. Disebabkan kelemahannya yang pasti ada ketika itu. Kalau dia tidak esa 2, 3. Kalau disepakat saja pun tanda kelemahan. Kalau dia bertengkar lagilah tak ada alam ni. Tapi alam ni bisa bertengkar lah. Seorang kata aku nak buat jangan, aku nak buat macam ni, tak jadi buat. Kalau dipakat kata engkau buat dah dulu, nanti aku buat kemudian. Dah lemah juga yang satu, tahsilul hasil juga. Atau dipakat dia kata engkau buat separuh, aku buat separuh, dah berlain pula alam ni. Alam dengan bumi tak sesuai. Langit dan bumi tak sesuai. Kalau yang seorang cipta langit, seorang cipta bumi, habis. Jadi itu menunjukkan esa, sebab alam inilah sudah nampak pada kita. Kalau dia tidak esa, tentunya tidak ada alam. Mengikut bukti ini, jika dia bukan esa, nescaya pasti tiada sesuatu pun pada alam ini yang wujud, sedangkan semua alam ni wujud. Jadi tentunya akal tak terima kalau Allah SWT itu tidak esa. Ketiadaan wujud sesuatu daripada alam ini adalah batil, sebab kita dah tengok dengan mata kepala kita, berdasarkan kepada kenyataan. Ya, kita tengok dah ada. Oleh itu apa yang membawa kepadanya, iaitu ketiadaan sifat esa, turut batil. Jadi bila alam ini yang wujud, kita katakan tidak wujud, batil. Jadi kalau yang mencipta alam ini tidak esa, maka tidak esa itu juga batil. Maka tetap Allah SWT wahdaniyat. Apabila sabit demikian, maka sabitlah nakidnya lawannya, dan inilah yang dikendaki. Itu ialah keesaan Allah SWT. Syekh Al-Hudhudi dalam kitabnya Hudhudi juga namanya kitab Tauhid, berkata bahawa dalil Tuhan kita itu esa ialah tiada setanding ketuhanannya. Jadi tak ada tanding, tak ada yang menyai, tak ada yang menyamai, tak ada menandingi, esa lah. Kalau ada standing itu bukan esa tu. Tak ada yang menyaingi, tak ada yang menyamai, esa lah tu. Kalau ada yang menyamai, tidak esa. Itu kata Syekh Al-Hudhudi. Jika ada yang menyamai, nescaya wujud Tuhan yang kedua yang mempunyai kudrat atau kuasa yang boleh mengadakan sesuatu atau boleh meniadakan sesuatu, ya, dari antara segala mungkinat, yang mana ini pasti akan menyebabkan tiada sesuatu yang wujud daripada alam ini. Kalau ada Tuhan lain sama kuasa, sama berkehendak untuk menentukan mungkinat alam ini semua, tentu alam ini tak ada, sedangkan alam ini sudah ada. Jadi itu menunjukkan tidak ada yang menyaingi Allah SWT. Itu semua ketentuan Allah dan kehendaknya saja yang menunjukkan dia itu esa.
Menyebabkan tiada sesuatu yang wujud pada alam ini kalau dia dua, kalau dia tiga, kerana ada kelemahannya, dan ini adalah mustahil kerana bertentangan dengan pendapat akal dan kenyataan. Akal tak terima dan kenyataan kita, mata kita lihat alam ini sudah wujud begitu rupa. Jadi kalau dua tiga tentu tak wujud. Maka ya, dua tiga itu mustahil. Sebab alam ini juga mustahil tidak wujud sebab sudah wujud dah. Jadi dua tiga Tuhan itu mustahil. Jadi bila mustahil, maka Allah SWT tetap Esa. Tak ada azan kan? Tak azan. Baik. Terdahulu telah dinyatakan bahawa takluk kudrat Allah Ta'ala, hubung kait kudrat Allah Ta'ala itu adalah umum atau menyeluruh semua mumkinat. Semua mumkinat ini di bawah takluk kuasa Allah SWT, kudrat. Iradat pun begitu juga. Apa yang dikendakinya kepada mumkinat, semua takluk iradat ditentukannya. Jadi ketentuan Allah sudah berlaku kepada alam sebagai bukti. Itu menunjukkan keesaan Allah SWT. Jika ditakdirkan, kalau kita takdirkan ada sesuatu yang wujud hasil daripada kudrat atau kuasa seperti kudrat Allah Ta'ala, nah saya pasti berlaku ta'aluk dua kudrat. Macam wujud kita ni, kudrat Allah takluk pada kita juga, kudrat lain juga takluk pada kita juga. Ada dua kudrat. Sedangkan kudrat yang menentukan kita hanya kudrat Allah SWT saja. Iradat yang menentukan kita hanya iradat Allah SWT saja. Sedangkan tiada sesuatu daripada alam ini yang wujud dengan kedua-duanya, ya, kudrat dan iradat. Ianya bererti mengadakan sesuatu yang sudah diadakan oleh yang lain, atau kesan sesuatu menjadi dua kesan. Tak boleh. Takkanlah ada alam ni kudrat pula menjadikannya sudah dijadikan oleh Allah. Atau dua-dua kongsi menjadikan kepada yang satu. Tidak juga. Ini adalah seperti Jauharul Firdi misalnya. Atom yang kecil itu yang tidak boleh dikerat dua dan tidak boleh dibelah. Jadi satunya itu ibarat macam atom. Dululah bahasa orang. Jauharul Firdi itu tak boleh dikerat dua. Jadi Tuhan itu tetap Esa. Atom tu kalau dikerat dua habislah, hancurlah dia. Tapi sekarang ni sains dia boleh kerat atom. Dulu rambut yang kecil tu kan, kata ulama, halusnya titian Siratul Mustaqim tu macam rambut dibelah 7. Kita tak tergambar macam mana belah 7 rambut, pasal belah dengan pisau. Mana boleh. Rupanya sekarang belah dengan laser. Seret, boleh belah 7 rambut tu. Jadi bahasa orang dulu tu tuan-tuan, sudah terbukti dah. Sains dia orang tu. Tapi tak sebutlah pembelah tu kan. Dah boleh belah rambut tu belah 7. Jangan tanya dah belah dengan apa. Sekarang pakai laser katanya, bukan pakai pisau. Dulu orang tak sebut laser tu. Kalau sebut masa dulu pun orang tak faham apa benda laser. Tapi dah cakap dah, rambut belah 7. Kita kata macam mana nak belah rambut ni? Baik, macam Jauharul Firdi lah, yang tidak boleh dikerat. Jadi keesaan itu tak boleh nak dibagi-bagi dua. Kuasa Allah saja yang menguasai alam ini. Kehendak Allah saja yang menentukan alam ni begini rupa. Yang menunjukkan kelemahan kedua-dua kudrat itu. Kalau dua-dua kudratlah bertakluk kepada alam ini, dua-duanya lemah. Jika diandaikan keduanya gagal membelah atau mengerat satu Jauharul Firdi itu. Dua-dua nak kerat itu. Gagal dua-dua, dua-dua lemah. Atau salah satu lemah jika tidak bergantung kepada yang satu lagi. Ataupun dia tak, kalau tak ditolong oleh satu lagi, maka satu tadi lagi lemah. Yang menolong itu pun dia lemah juga, sebab dia tak boleh buat sendiri juga, kena kawan ada tolong. Kelemahan yang satu memastikan adanya kelemahan yang satu lagi. Dengan ini terbukti kelemahan kedua-dua kudrat terhadap segala mumkinat. Jadi terhadap makhluk ini satu kudrat saja. Keesaan Allah SWT saja yang kuasa menentukan alam, bukan ada kuasa lain. Kelemahan kedua-dua ini memastikan mustahilnya wujud seluruh kejadian yang baru. Kalau lemah dua-dua, mana ada wujud seluruh alam ni? Sedangkan alam sudah wujud. Dan ini bertentangan dengan kenyataan ataupun realiti, pandangan mata kita dan pendapat akal kita. Apabila ternyata kelemahan wajib ada pada kedua-duanya, kedua kudrat yang berkongsi menciptakan alam ini,
dan disepakati mengenainya, maka pertentangannya dengan kenyataan itu menunjukkan lebih besar kelemahannya lagi. Itu tadi kalau dia sepakat, lemah juga. Kalau dia bercanggah pula, dua kudrat, jangan. Aku nak buat, jangan. Itu lagi besar kelemahannya. Dari sini diketahui bahawa kudrat kita tidak memberikan kesan. Jadi kesimpulannya, yang kudrat kita ni apa macam? Kudrat kita ni tak boleh memberi kesan, tak boleh memberi jawapan, tak boleh merubah mungkinat. Yang boleh merubah kudrat Allah SWT saja. Habis yang kita nampak kita ada kudrat ni, luaran saja nampak, lahiriah saja nampak. Tapi sebenarnya bukan kudrat kita. Astagfirullahalazim. Itu jangan kata kudrat kita, kuasa kita. Dari sini diketahui bahawa kudrat kita tidak memberikan kesan dalam segala perbuatan kita. Segala perbuatan kita tak boleh memberikan kesan. Jika memberi kesan, saya pasti ia mendahului tahsilul hasil. Kalau dia memberi kesan, maknanya kudrat Allah dah menentukan begitu, tiba-tiba kita datang kemudian. Itu kira photostat kemudian. Yalah kalau bahasa kita tahsilul hasil. Apa nama photostat lah kot sekarang ni. Dah jadi barulah dia datang pula. Itu maknanya tahsilul hasil, menghasilkan yang sudah hasil. Atau kalau sekarang ni rubber stamp. Tahsilul hasil. Baik, kalau macam tu, macam mana perbuatan kita? Perbuatan kita ni sekadar usaha ikhtiar kita saja. Yang memberi jawapan ialah ketentuan kudrat iradat Allah SWT. Cara akalnya senang aja. Kalau kuasa kita dapat menentukan, siapa mau rugi, siapa mau sakit, siapa mau tua yang kita ni? Tanya siapa mau tua? Kalau kira boleh kudrat kita bertahan muda, astagfirullahalazim. Tapi dia berjalan juga tak boleh tahan tua juga. Walaupun mengaku muda, lain. Lain pengakuan, muda lagi Ustaz. Lain dah. Kalau kita lah usaha ikhtiar kita, kudrat kita boleh bertahan, yang itu dulu kita pertahankan. Tak mau tua, muda. Yang kedua, tak mau demam, sihat. Yang akhir sekali tak mau mati. Tak mau mati, tapi mana boleh bertahan? Kata Allah mati, mati jugalah. Jadi kuasa Allah semuanya. Itu bukti. Ya, jadi tidak kuasa kudrat kita tidak memberi kesan, tidak memberi jawapan. Kalau dalam istilah tauhid, alla ta'sira li syai'in minal kainat biquwah, bahawa tidak memberikan kesan sedikit pun makhluk hamba kita kainat ini dengan kuat macam mana pun tak boleh. Semuanya itu kudrat Allah SWT saja yang memberikan jawapan. Jadi yang bekerja berusaha ni nampak lahiriah saja. Itu kalau dalam istilah tauhid dan tasawuf, mata melihat dengan syariat, mata hati melihat dengan hakikat. Yang kita buat-buat ni pada syariat saja. Syariat tu luaran ni kan nampak, tapi hakikatnya semuanya Allah. Jadi mata melihat dengan syariat, mata hati melihat dengan hakikat. Hakikatnya semua Allah yang memberi jawapan, yang menentukan. Tapi di luar kita nampaklah syariatnya kita lah yang berbuat, kita lah yang melakukan. Begitu. Atau bahasa tauhid dan bahasa tasawuf. Itu dalam kitab hikam ada disebut macam tu, kitab hikam. Sebab hikam tu gabungan di antara tauhid dan tasawuf. Baik, iktikad yang tepat ialah Allah Ta'ala menjadikan kudrat atau kuasa. Jadi kudrat yang ada pada kita itu pun kudrat yang baru, sebab Allah SWT jadikan kita berkuasa. Bukan kudrat kita, Allah jadikan dia. Itu pun dah baru. Untuk semua hambanya melakukan perbuatan-perbuatan ikhtiariah, itu pun perbuatan yang ikhtiariah yang boleh kita lakukan, kudrat yang dijadikan oleh Allah. Tapi kalau yang ittirariah tak boleh juga. Ittirariah yang terpaksa. Ikhtiariah ni contohnya macam memanjat pokok. Ikhtiariah kan Allah SWT jadikan boleh panjat. Tapi kalau jatuh, mau tak mau jatuh, astagfirullahalazim, tak boleh bertahan.
Tanpa kuasa itu mendatangkan kesan. Walaupun ada perbuatan ikhtiariah, kuasa kita yang dicipta oleh Allah, tapi dia tak mendatangkan kesan jawapan. Yang memberi kesan ialah kudrat Allah Ta'ala sendiri sahaja. Itu maknanya wahdaniyat pada kudrat. Kudrat atau kuasa yang baru itu terdapat pada semua perbuatan ikhtiariah yang bukan dengannya, dan bukan dengan kudrat itu memberikan kesan. Contohnya seperti api yang dikaitkan dengan perbuatan menghanguskan. Walaupun api kita nampak hangus benda, bukan api yang menghanguskan. Allah nampak saja luarannya. Itu mata melihat api membakar, mata hati melihat dengan hakikat Allah yang membakar. Ternyata kehangusan itu berlaku kerana bertemu api, tetapi bukan api itu yang menghanguskan. Sebaliknya Allah lah yang menghanguskan dengan sendirinya. Dan dijadikan kebiasaan ia menghangus itu pada api. Cuma dijadikan adat, kebiasaannya dia menghanguskan, bukan api. Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, dalil qudrat, iradat, ilmu dan hayat ni dalil sifat ma'ni. Jadi sampai situ habis dalil sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al hadis, kamu ta'ala binafsih, wahdaniyat. 5 sifat itu dalil sifat salbiyah. Dan kita masuk pula nanti akan datang dalil sifat-sifat ma'ni. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Baiklah, ini saya bacakan sikit saja firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil Quran yang sifat-sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat tu. Sekali harung saja satu-satu. Baik, dalil qudrat, iradat, ilmu dan hayat ialah firman Allah Subhanahu wa taala, dalil naqli semuanya. Suratul Maidah ayat 12, ini dalil qudrat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Maha Kuasa ke atas segala sesuatu. Segala apa sesuatu Allah SWT kuasa merubah menjadi meniada mengada yang mungkinat ini. Firman Allah SWT suratul Ra'd ayat 107, ini dalil iradat. Fa'alul lima yurid. Allah Maha pembuat apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendakinya dilaksananya. Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, dalam surah Yasin. Bila dikehendakinya apa juga jadi. Lepas tu yang ketiga, firman Allah SWT surah Hadid ayat 56, ini dalil ilmu. Wa huwa alimum bizatis sudur. Dan dia maha mengetahui dengan segala yang di dalam dada, di dalam hati, malah di dalam lipatan hati pun Allah SWT tahu. Surah Hadid ayat 56 itu dalil ilmu, bukan yang luar-luar ni, yang dalam, bukan dalam hati, dalam lipatan hati. Firman Allah SWT suratul Furqan ayat 58, ini dalil hayat. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah, berserah dirilah kamu dalam semua urusan kepada Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati. Itu dalil hayat. 'Alal hayyil ladzi la yamut. Dahlah hidup disebut pula la yamut, yang tidak mati-mati. Masya-Allah. Baiklah, itu dalil naqli. Akan datang nanti kita bincang dalil akli. Jadi sakat itu saja dulu. Dalil akli ini bincangan akal. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Nanti dalil akli ialah seperti kata Syekh Sanusi radhiyallahu an akan datang. Ada apa-apa kata tuan-tuan, tambahan, pertanyaan, minta jelaskan, soalan. Kalau dapat dijawab, jawablah. Tak ada ya? Baik, alhamdulillah. Itu dalil saja untuk menguatkan. Walaupun dalil nanti takut Dajjal datang menyerupai, tolak semua tu. Di akhirat nanti malaikat pula letak air laut dekat kuku. Itu di akhirat tu, jangan juga, bukan. Itu dalil mukhalafatu tu. Baiklah, kalau tak ada, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Kita tangguh dengan surah Wal Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.